Buletin Didik 31 Disember bersama saya Nuhalifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin telah melakukan tinjauan di beberapa kuartus institusi pendidikan KIP di Hulu Selangor. Lawatan itu melibatkan KIP Gedangsa, KIP Kalumpang dan KIP Sungai Choh. Dr. Razzie berkata sebahagian besar fasiliti kuartus ini tidak digunakan secara optimum, malah ada juga yang sudah usang dan terbiar. Jelasnya keadaan ini tidak wajar dibiarkan berterusan dan menyebabkan berlaku kerosakan yang lebih teruk kepada fasiliti milik KPM. Justru KPM sedang meneliti solusi serta alternatif terbaik untuk memastikan kuartus-kuartus yang tidak berpenghuni dapat dipulih dan dimanfaatkan secara optimum. Dalam perkembangan lain, pengoperasian institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM yang belum mencapai kadar vaksinasi 90% atau lebih kekal dijalankan secara penggiliran. Manakala institusi yang telah mencapai kadar vaksinasi lengkap 90% akan beroperasi tanpa penggiliran sebaik sesi penggal ketiga 2021-2022 bermula di seluruh negara. Bagi murid berkeperluan khas MBK di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas dan Program Pendidikan Khas Integrasi Prasekolah tahun 1, 2 dan 6 serta semua murid bawah program rancangan makanan tambahan hadir secara bersemuka tanpa penggiliran. Murid tahun 3, 4 dan tahun 5 pula hadir secara penggiliran. Semua ketetapan ini terpakai kepada murid sekolah swasta dan antarabangsa yang setara dengan sekolah rendah KPM. Manakala bagi MBK di Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational dan Program Pendidikan Khas Integrasi hadir secara bersemuka tanpa penggiliran. International Baccalaureate Diploma Program serta kelas peperiksaan antarabangsa yang setara hadir secara bersemuka tanpa penggiliran. Sekiranya kadar vaksinasi lengkap dalam kalangan kumpulan murid tersebut di institusi berkenaan telah mencapai 90% atau lebih. Sementara itu, kementerian juga menetapkan bahawa sekolah harian dan sekolah swasta termasuk sekolah expatriate yang mempunyai enrolment kurang 300 murid beroperasi sepenuhnya dengan kehadiran secara bersemuka tanpa penggiliran. Namun bagi sekolah terbabit yang enrolment melebihi 300 murid, permohonan boleh dikemukakan kepada KPM untuk beroperasi sepenuhnya. Murid tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 6, pra-universiti, IBDP dan kelas peperiksaan antarabangsa yang setara hadir secara bersemuka tanpa penggiliran. Manakala pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 di sekolah berasrama sepenuhnya mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Polis Diraja Malaysia PDRM meningkatkan rondaan dan pemantauan pematuhan prosedur operasi standard Pelan Pemulihan Negara PPN hari ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Akresani Abdullah Sani berkata, semua pesuruhjaya polis, ketua polis negeri dan ketua polis daerah sudah diarah meningkatkan rondaan pemantauan di semua lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai menjelang Tahun Baru. Dalam kenyataannya, Tan Sri Akresani menegaskan tindakan mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342, boleh dikenakan ke atas mana-mana pihak yang melanggar SOP. PDRM menasihatkan orang ramai supaya sentiasa mengamalkan pematuhan SOP berikutan pandemik COVID-19 masih menjadi ancaman kesihatan serius yang perlu dibendung. Semalam, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Hazani Ghazali berkata, polis tidak meluluskan sebarang permit penganjuran sambutan Tahun Baharu 2022 di seluruh negara. Pihaknya akan memfokuskan pemantauan terhadap aktiviti yang boleh menyebabkan kehadiran orang ramai sehingga menyukarkan penjarakan fizikal dan pematuhan SOP mengikut arahan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah.
Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd memberi pengecualian bayaran bil air bagi bulan Januari 2022 kepada pelanggan akaun domestik di Selangor yang terkesan akibat bencana. Menerusi satu kenyataan, Air Selangor memaklumkan pengecualian bayaran itu adalah sebahagian daripada program bantuan Selangor Bangkit yang diumumkan kerajaan negeri. Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor, Tamatalina Basuri berkata, pelanggan di kawasan-kawasan yang terjejas akibat banjir akan menerima pengecualian bayaran bil air bagi tempoh sebulan secara automatik. Mereka tidak perlu mengisi atau menghantar sebarang borang kepada Air Selangor. Tambahnya, sepanjang tempoh pengecualian bayaran ini, bil air bulanan akan terus dikeluarkan oleh Air Selangor. Pelanggan yang layak menerima pengecualian ini tidak perlu membuat sebarang bayaran bagi tempoh yang telah dinyatakan. Air Selangor jelasnya memahami kesulitan dialami pelanggan yang terkesan dengan insiden banjir dan berharap bantuan ini sedikit sebanyak meringankan beban mereka. Pengguna boleh menghubungi Pusat Perhubungan Air Selangor di talian 15300 atau merujuk ke semua saluran komunikasi rasmi seperti aplikasi Air Selangor, Facebook, Instagram dan Twitter. Pertanyaan dan aduan juga boleh diajukan di Help Center yang boleh didapati di www.airselangor.com dan aplikasi Air Selangor. Simpati dengan nasib yang menimpa Nur Nabila Muhammad Azhar, Universiti Utara Malaysia UUM memberi jaminan akan membantu membiayai kos rawatan penuntut berusia 25 tahun itu yang terbabit dalam kemalangan air ketika menjalani latihan industri di Dive Division Curacao, Caribbean Selasa lalu. Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi yang menjalankan fungsi Naib Chancellor UUM, Prof. Dr. Haim Hilman Abdullah berkata, akibat nahas berkenaan, kaki kanan Nur Nabilah terpaksa dipotong bagi menyelamatkan nyawanya. Nur Nabilah adalah penuntut ijazah sarjana muda pengurusan pelancongan di Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan Hospitality dan Acara UUM. Dia menjalani latihan praktikum di Caribbean selama 4 bulan bermula 13 September lalu. Difahamkan Nur Nabilah akan menjalani rawatan susulan dalam masa terdekat. UUM juga akan membantu mendahulukan pembayaran kos rawatan Hospital Nur Nabilah sebelum tuntutan insurans perlindungan penuh yang diambil pelajar berkenaan dibuat. Sumbangan bantuan bencana banjir. Anda boleh menyalurkan sumbangan anda ke Tidak lokek dengan ilmu dipelajari di Akademi Bola Sepak Cruzeiro Brazil di British International School Phuket BISP, Uzair Zayan Naimuddin 12 tahun turun padang dan berkongsi teknik permainan bersama rakan sepasukan lamanya di Akademi Tunas Kangar. Peluang itu digunakan bagi mengisi tempoh cutinya yang masih berbaki sebelum pulang ke Akademi Antarabangsa itu. Bekas murid Sekolah Kebangsaan Seri Tunjung di Berseri ini terbang ke BISP pada awal Ogos lalu setelah diserap di bawah program High Performance Team dengan menerima beasiswa sukan berjumlah RM120,000 di bawah kendalian akademi itu. Pemain muda ini berkongsi pengalamannya seperti teknik menggelecek dan menghantar bola dengan betul selain cara berkomunikasi dengan rakan sepasukan sewaktu di atas padang. Bangga dapat mewakili Malaysia, tapi saya bukan sesiapa kalau tak ada kawan-kawan saya, coach, Cikgu Syam, kalau tak ada mereka semua, saya takkan pergi sana. Harapan saya untuk kawan-kawan, masa masih panjang, jangan menyerah. Perjalanan kita masih panjang, tak kira lah kita pergi mana-mana pun. Pergi AMD, pergi sekolah sukan, jangan putus asa. Menurut bekas jurulatihnya di Akademi Tunas Kangar, perubahan besar Uzair jelas dilihat dari segi pembawakan diri yang mana dia tidak lagi kekok untuk berinteraksi dengan orang ramai. Malah corak permainannya juga lebih matang. Saya syukur kepada Ilahi sebab di sana apa yang feedback dia bagi tahu dia lebih kurang macamnya silibus yang kita ajak di sini dia sambung di sana. Mungkin kita sebut simple DNA DNA di sana dengan di sini lebih kurang sama. Jadi itu saya kata dekat Cikgu Naim, ayah dia kan. Alhamdulillah sebabnya
apa yang kena rezeki dia lah, dia tak teruk nak belajar sebab benda tu dia bawa daripada sana. Tapi kalau dia ikut daripada kematangan tu, dia masih lagi dengan proses umur budak 12 tahun lah. Tapi kematangan dalam permainan tu ada peningkatan lah. Uzair yang pulang bercuti pada 5 Disember lalu dijadual berangkat ke BISP pada 9 Januari nanti. Menurut World Bank, sampah global dijangka melonjak 70% menjelang 2050. Namun dengan 2 bilion tan sampah tahunan, hanya 19% sahaja yang dikita semula. Di Finland, teknologi kecerdasan buatan AI turut digunakan untuk membantu meningkatkan kadar kita semula. Di ibu negara Helsinki, teknologi baharu ini menjadikan proses mengita semula lebih mudah. Kilang Remio bernilai 35 juta euro yang baru dibuka mampu memproses sehingga 120,000 tan bahan buangan seperti kayu, plastik dan besi yang juga disifatkan sebagai paling maju di Eropah. Secara keseluruhannya, industri kita semula berdepan cabaran ekoran prosesnya yang rumit. Terdapat banyak barangan tidak mampu dikita semula lalu dihantar ke tempat pelupusan sampah. The whole industry basically has had the challenge that a lot of the waste goes for incineration. So it's burned up, and that's not good for the nature and for the whole planet. So basically what we now do is we try to raise the level of recycling. Di sinilah khidmat robot AI diperlukan. Jentera ini berupaya mengenal pasti setiap jenis sampah dengan pantas dan mengasingkannya mengikut kategori. Lengan-lengan robot boleh mengangkat objek berat sehingga 30 kg, malah mempunyai berbilion keupayaan gerakan. Teknologi di Remio ini membolehkan syarikat itu meningkatkan kadar kita semula daripada 50 kepada 90%. Dalam usaha memerangi bahan buangan global, robot-robot ini pastinya memudahkan kerja manusia. Sifat pemurah selebriti dan individu terkenal wajar dicontohi. Meskipun popular di serata dunia dan hidup senang, ramai juga yang tidak alpa dengan tanggungjawab terhadap masyarakat. Di Korea Selatan, setiap kali sambutan ulang tahun kelahiran atau tahun baru, ramai selebriti berkongsi kesenangan mereka dengan golongan yang memerlukan. Kali ini, anggota kumpulan BTS, J-Hope yang menderma 100 juta won atau lebih RM349,000 kepada kanak-kanak kurang bernasib baik. Yayasan Kanak-kanak Green Umbrella memaklumkan sumbangan daripada J-Hope itu akan digunakan untuk keperluan perubatan dan sumber haba di musim sejuk bagi kanak-kanak daripada keluarga berpendapatan rendah. Dengan sumbangan ini juga, J-Hope telah menderma kira-kira 800 juta won secara keseluruhan untuk kanak-kanak di Korea Selatan dan luar negara. Terkenal dengan sifatnya yang periang serta kebolehannya dalam bidang tarian, bintang K-pop ini berharap bantuannya dapat mengurangkan beban ditanggung si cilik selain memberi keselesaan kepada mereka di musim sejuk. Untuk apa membawa sayur kalau ikan banyak dibeli? Untuk apa hamba menegur kalau tuan tidak peduli? Allah sabung menang sorak. Maksudnya, biarpun kalah tetapi tetap tinggi juga cakapnya. Hasrat juara Liga BJSS Thunderbolts memenangi trofi kedua dalam saingan Liga Hoki Remaja Malaysia TNB tahun ini tidak kesampaian. Lawan mereka SSTMI Thunderbolts berjaya mempertahankan kejuaraan selepas memenangi perlawanan akhir Piala TNB dengan keputusan 4-1. Diperkuat dengan barisan 7 pemain kebangsaan, SSTMI Thunderbolts turun sebagai pilihan utama manakala BJSS Thunderbolts dibarisi rata-rata pemain muda di bawah 17 tahun. BJSS Thunderbolts bagaimanapun mengejutkan SSTMI menerusi jaringan awal minit keempat dari ketua pasukan Wan Muhammad Najmi Ahmad Zaib. Namun dua jaringan berturut-turut yang disempurnakan ketua pasukan Syaiful Syaiful Bahri menerusi pukulan sudut penalti dalam tempoh 3 minit. Minit ke-7 dan 10 mengembalikan keyakinan SSTMI Thunderbolts untuk menguasai permainan.
Mereka terus meningkatkan tempo permainan dan mengekang lawan bangkit menjaringkan gol. Jaringan pemain kebangsaan Muhammad Muhyiddin Muharram minit ke-36 diikuti seminit kemudian oleh Syaman Makti akhirnya menutup harapan BJSS Thunderbolts. Sekaligus muncul pemenang trofi Piala TNB dan menebus maruah kekalahan Liga kepada lawan sebelum ini. Sukan paramotor pastinya tidak asing bagi penggemar aktiviti mencabar. Namun ramai juga masih tertanya-tanya dan tidak tahu lebih lanjut mengenainya. Bagi yang ingin merasai kepuasan terbang di udara laksana sang helang, apa kata anda cuba aktiviti ini? Saksikan laporan yang disediakan. Muhammad alias Ihsan mula menceburi aktiviti paramotor secara serius pada 2004 dan semakin dikenali apabila menerajui kelab sukan paramotor Jom Fly selaku presiden. Bapa kepada 6 orang anak ini juga bertindak selaku jurulatih pasukan paramotor Malaysia dan kini dalam persiapan untuk mewakili negara dalam kejohanan paramotor Asia di Sanya, China dijadual tahun depan. Dikenali sebagai kapten dalam kalangan penggiat paramotor, Muhammad alias juga gemar berkongsi pengalaman dan kepuasan berada di udara bersama si cilik. Tujuannya hanya satu, mendekatkan lagi sukan paramotor kepada generasi muda sekaligus mampu membentuk keyakinan dan keberanian diri. Saya berharaplah setiap kali saya terbang rendah, terbang meraihkan anak-anak khususnya, mampu menjentik hati mereka lah untuk cenderung dan minat ke arah penerbangan, dunia penerbangan. Sebab kita masih tandus dengan pakar-pakar dalam bidang penerbangan. Dia rasa best. Rasa masa nak naik tu pun rasa best. Nak landing tu rasa takut sikit. Bila dah landing ni. So, rasa best lah. Untuk mendapatkan lesen juruterbang paramotor, seseorang itu memerlukan 3 bulan latihan dengan kos RM3,500. Antara disiplin asas sebelum diiktiraf selaku juruterbang, kemahiran melakukan persiapan sendiri, mahir dalam melakukan penerbangan rendah serta cekap membuat pendaratan ketika enjin hidup dan mati. Sebenarnya tidak ramai tahu Malaysia memiliki juruterbang paramotor solo termuda, Muhammad Adit Humaidi. Namanya tercatat dalam Malaysia Book of Records pada 2019 ketika dia berusia 12 tahun. Kini pada usia 14 tahun, kematangan Muhammad Adib kian terselah dalam mengendalikan jentera terbang seberat 35 kg ini yang diperkuatkan dengan enjin 200cc dan 17 kuasa kuda. Kalau ikutkan 4 hari je. Dalam 4 hari tu dah boleh master lah. Mula hari pertama kita kenal apa itu paramotor. Hari kedua kita praktis. Hari ketiga kita betulkan apa kesilapan kita pada hari kedua. Hari keempat tu insya-Allah dah boleh terbang dah. Layout wing antara proses penting sebelum melakukan penerbangan. Selain memastikan sayap dalam keadaan baik dan tali pengikatnya tidak putus, ia juga dapat mengesan arah angin ketika dikembangkan. Kalau mula-mula tu memang takut. Sebab dia macam dah dekat tu macam tak tempah tu. Tapi tak, silap. Dia dah dia kalau dah naik tu memang best. Dia ringan je badan tu. Apa yang pasti dengan slogan I Can Fly Anywhere Anytime, paramotor menyediakan platform buat mereka untuk merasai pengalaman baharu. Ia umpama satu kepuasan berada di udara sambil menguji keberanian diri. Persiapan menjelang sambutan tahun baru di Times Square, New York mengakhiri buletin didik. Bola gergasi dengan puluhan ribu lampu dan kristal adalah objek ikonik yang menarik perhatian saban tahun. Saya Nolifah Ghani, salam hormat dan kita jumpa lagi.